Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dapat kita bersama lagi pada petang ini. InsyaAllah kita teruskan dengan pengajian kitab kita, kitab Syama'il Muhammadiyah Al-Imam Tirmizi. Kita sampai pada bab yang ke-25, bab yang ke-25, bab ma ja'a fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bab pada membicarakan jenis roti. Roti ni makanan lah, sebab roti adalah makanan ruji lah, orang Arab lah. Kalau kita ni nasi lah, jenis roti ataupun jenis makanan utama yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis daripada Sayyidatina Aisyah berkata, ma syabi'a ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Keluarga Nabi, yakni keluarga Rasulullah, tidak pernah memakan roti gandum sehingga kenyang selama 2 hari berturut-turut sehingga Nabi wafat. Sayyidatina Aisyah kata, keluarga Nabi, sama ada keluarga Nabi itu daripada isterinya Sayyidatina Aisyah, mana-mana isteri pun, Nabi ini keluarga dia tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Maksudnya kalau hari ini biasa kenyang, esok lapar lah. Kalau hari ni lapar, esok insya-Allah kenyang, macam tu. Tak ada hari lagi lah, tak ada lagi lah yang kemarin kenyang, hari ni pun kenyang, esok pun kenyang, tak ada. Kan? Dan Nabi ni dalam keadaan hari ni kekenyangan, esok lapar. Dia nak cerita apa? Taklah semacam dengan kita. Taklah semacam dengan kita ni yang senantiasa dalam keadaan kekenyangan, yang senantiasa dalam keadaan kekenyangan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dia pun macam tu, dilatih macam tu. Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Makana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz sya'ir." Tidak pernah ada lebihan roti gandum di rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Tak pernah ada lebih. Kalau masak hari ni, habislah. Kita ni insya-Allah beras tu tahan berbulan lagi di rumah lah, kan? Banyak kita ni nak cerita apa? Nak cerita dia keluarga Nabi ni masak sikit. Tu moral dia, Nabi ni masak sikit. Ada hari tu sikit, masaklah sikit macam tu.
Dan rumah Nabi ni juga tuan-tuan selalu dikunjungi oleh Ahlus Sufah. Orang-orang yang duduk di masjid tu, zaman Nabi ada Ahlus Sufah. Orang yang duduk di masjid, dia tak ada rumah, dia duduk di masjid. Dan rumah Nabi tu pun masjid tu lah. Jadi orang duk rajin mai di rumah. Jadi bila rajin mai di rumah ni, had mana ada jamu orang ni. Kita ni orang jarang mai. Dan kalau orang mai pun susah hati. Ada orang macam tu. Dia kalau orang nak pergi rumah dia susah hati ya. Sedangkan kita ni patut syok lah orang nak main rumah kita. Sebab tetamu ni dia bawa rahmat. Tetamu tuan-tuan, habis kopi secawan, tapi Tuhan akan bagi insya-Allah berkah segantar. Cerita dia tentulah. Nah, bila Allah alam Tuhan nak tahu lah. Tu saya ambil tahu lah kerja Tuhan ni kan. Kerja kita layan tetamu. Kerja Tuhan akan memberikan keberkatan. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul lail al-mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna 'asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir. Hadis Ibnu Abbas berkata, Rasulullah dan keluarga Nabi pernah menahan lapar selama beberapa malam berturut-turut kerana tidak ada makanan. Dan jenis roti yang sering mereka makan adalah daripada roti gandum syair. Syair ni ialah roti yang diperbuat daripada tepung yang kurang baik mutunya berbanding roti-roti gandum yang lain. Nabi makan kira yang kalau kita ni berapa? Beras ni lah, beras kira komal lah kan. Nabi makan tu pun dalam keadaan berapa hari Nabi dalam keadaan lapar, tahan lapar, makan sikit sangat dia. Sikit tu pula jenis daripada yang kurang berkualiti. Tapi tuan-tuan, Nabi ni dia tak ada macam mana pun, dia tak pernah mengadu kepada orang. Itu kelebihan lah. Sebab itu dalam hal ini Nabi ajak kita miskin macam mana pun tak usah duk cerita ke orang. Tapi bila kaya, Tuhan suruh tunjukkan kenikmatan. Miskin tak usah duk habar, tak usah duk buat-buat, tak usah duk pakai serebeh. Memang hatu ada, tapi tak usah duk pakai sangat lebih hatu lah, dah tak tahu. Duk cerita ke orang. Kalau kaya ni, Tuhan suruh tunjuk apa kenikmatan yang Tuhan bagi kepada kita. Ada duit beli baju elok pakai, ada duit nak tukar kereta baru, silalah. Kenikmatan yang Tuhan bagi. Cuma janganlah dengan niat nak rasa takabur, nak rasa riak, nak rasa ujub, tapi nak habaq kata inilah kenikmatan yang Tuhan bagi. Jenis miskin, sakit demam, ujian tu satu cerita ke orang. Tapi sihat, kelebihan, anugerah, kekayaan, habaq. Habaq tu bukan dengan niat takabur, tapi dengan niat inilah kenikmatan yang Tuhan bagi kepadaku. Jadi tak ada alasan untuk aku cari jalan untuk aku tidak menyembah Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kita terbalik. Tuhan bagi kelebihan tu sembunyi, takut-takut orang lain boleh minta sama kat kita kan. Kalau tak ada atau Allah sakit demam cerita kat orang, jadi cekam satu taman tau, baru jadi cekam. Orang lain sakit nak mati susah lah pun tak pernah cerita ke orang dan tu dengan duduk, maknanya ada kenikmatan Tuhan bagi, silakan. Tapi Tuhan bagi ujian, kekurangan, jangan duk cerita kepada orang. Begitu juga isteri-isteri Nabi dalam hal ni redha. Itu kelebihan lah. Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin ni redha. Nabi redha, mereka redha. Pasal Nabi panggil lah, Nabi habaq pada isteri-isteri Nabi, seandainya kamu nakkan kekayaan, kamu nakkan benda-benda yang lebih apa-apa ni, aku sedia berpisah daripada kamu. Tapi kalau kamu nak dengan aku, nak duduk dengan aku, silam. Isteri-isteri dia pilih duduk dengan Nabi, yang duduk dengan Nabi. Sebab mereka tahu ganjaran yang mereka nak dapat lepas itu sangat besar. Bukan senang nak boleh jadi Ummul Mukminin yang dah insya-Allah syurgalah tempat dia. Cuma letih lah sikit, atas dunia ni letih sikit.
Nak jadi isteri solehah memang atas dunia letih. Nak jadi suami soleh pun letih lah. Letih nak tahan godaan, letih nak tahan ujian, macam-macam. Isteri pun macam tu, suami pun macam tu. Dia ujian-ujian ni macam-macam. Tambah zaman-zaman mutaakhirin ni, zaman-zaman yang handphone, dia kena marah pada mobil. Dia tak ada naik pun dia bunyi. Nah, jadi tuan-tuan, nak cerita apa kat kita ni? Nak sesuatu di syurga, di dunia kena letih. Oh ustaz, tak lawak lah, balik nak masak lagi, malam lagi nak lipatkan lagi, esok ustaz sebelum main kerja basuh baju. Oh ustaz, letih. Betul letih. Pasal Tuhan nak bagi syurga. Kakak Tuhan nak bagi syurga. Nak jadi ketua bidadari kepada suami kita. Bidadari ni segak tak ada arah. Bukan mereka tak ada arah, kita tak ada arah. Segak sungguh. Sehingga digambarkan kalau dia suruh ni satu ruah dari ni, dari apa? Dari kelincing, dari ni lah. Dia suruh satu ruah tu di langit dunia yang pertama tu, kalau waktu malam cerah. Allah nak cerita kata segak gebu putih tu satu bayar. Kan? Segak sungguh dia dari. Kalau minum ni digambarkan putih ni sampai nampak ayak mengalir. Taklah nampak kita lari ayak tu lah. Kan? Tapi nak cerita kata gebu sungguh, putih sungguh, segak sungguh, bermata jeli. Mereka tidak pernah memandang mana-mana lelaki pun tidak pernah memandang mereka. Itu terjaga dia. Nah? Tambah kalau jadi ketua bidadari lagi-lagi lah. Allah lagi-lagi lah lebih pada tu. Suami pun macam tu juga, ujian macam-macam ni. Tak ni. Tambah zaman lah ni memang dia duk cari orang lah duk cari lelaki macam ni. Lelaki yang petang-petang habis kerja tak balik lagi mengaji. Memang macam ni. Rajin pergi surau. Betul tak kan saya melawak. Ni yang cerita sungguh ni. Janganlah lagi bela pijak tanah sampai lah. Tapi nak cerita ni cerita. Pengalaman ada pergi banyak jabat kerajaan lah ke apa ni. Kadang-kadang ada yang tanya kita, ustaz ada kawan-kawan ustaz? Kalau tak ustaz tak apa, pergi kawan ustaz. Makna apa? Makna bukan ustaz tu, mana ustaz yang macam mana lah. Ustaz lah, bukan anak. Ustaz, kalau dia tu tak ustaz pun, dia kawan ustaz. Maknanya orang yang mau ke surau, orang yang mau mengaji, dia ada kerja ustaz, gaji tak tinggi tapi dia ada kerja cukup lah. Pasal apa? Kami nak tumpang lah. Pasal apa dia nak macam ni? Kalau mereka ni mengaji ustaz, mereka pergi surau, insyaAllah mereka baik. Tu ni tuan-tuan macam tuan-tuan ni laku tau ni. Sungguh ni bukan nak kata. Ujian ni Masya Allah. Dia bukan mesti nak ada ustaz dah. Dia nak yang macam ni. Orang yang ada, kira maknanya hidup dia dah steady lah, 30-an. Dia nak cari umur yang 30-an. Ustaz cari 35 ke 30-an. Daripada cari ni macam, oh cukup laku. Ujian apa cukup tengok. Tapi dia kena odd lah. Kalau tak mampu jangan gagah. Kalau mampu silap tak apa. Mampu dia pun duk tengok tele. Kalau lah seorang macam ni, kalau dua macam ni, okey silap. Kalau seorang macam ni lah, kalau dua lagi macam ni, jangan. Lagi lingkup kan, agak masing-masing orang tuan-tuan tak sama. Ada orang boleh silap, ada orang hak seorang pun takkan tengok seminggu tu dan tengok bini dia sekali sehari. Nikah seorang ada kata sebulan sekali ya. Nikah seorang ni. Jadi jangan duk gagah. Ikut masing-masing kemampuan. Itu hak masing-masing. Jangan kita duk kata dia boleh ustaz, saya tak boleh. Dia boleh naik. Technician saya dia tak sama. Dia tak sama tuan. Dia tengok kita masing-masing ya. Tapi nak cerita kata ujian teruk di dunia, pasal Tuhan nak bagi kelebihan di akhirat. Isteri-isteri pun macam tu dia. Isteri-isteri tambah zaman-zaman pelik-pelik, haru biru lagi jadi macam tu. Memang macam-macam. Kita dengar cerita kan, jumpa aku Facebook, jumpa aku Muhammad Marka lama-lama dulu. Dia tengok
perempuan ni pun dia cinta dengan bini orang lagi, senang lah kata. Lepas kalau jadi papa ustaz, laki dia tanggung. Ujian. Tuan-tuan, hak duk ada dengan kita ni lah yang terbaik dah. Hak lelaki, isteri kita tu yang terbaik lah. Dia sanggup duduk kita 14 tahun lah. Hak perempuan pun suami kita tu lah yang terbaik. Hak duk baru, duk kenalan balik, baru jumpa, maka lama tu muhur. Muhur macam kan. Kita duk parti ni, hak duk jumpa balik, boyfriend lama tu tengok saya. Itu ya, dia saja syok kan. Dah dapat suami baik, dia pula jadi hawak, tak kata lah. Hak kawan ni pula dapat isteri baik, dia pula jadi penyakit awak macam ayam kena penyakit awak. Jadi akhirnya dua-dua jadi awak. Jadi jangan ni, tuan eloklah Tuhan bagi, tuan jaga, tuan orang kata apa, ikhwan bagi elok keluarga kita insya-Allah. Tahu ikhwan? Ikhwan Salim bin Ba'ad pernah ditanya, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya ya'ni al-huwar. Faqala Sahlun, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla. Faqila lahu, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala ma kanat lana manakhil. Qila lahu, fa kaifa kuntum tasna'una bisya'ir? Qala kunna nanfuquhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jilu. Adakah Rasulullah pernah makan roti gandum yang halus dan putih? Ada seorang sahabat tanya kepada Sahl bin Ba'ad. Dia kata, pernah tak Nabi ni, dah dia dengar cerita Nabi ni makan roti-roti gandum yang inilah, yang koman-koman ni, yang kualiti dia pun tak tahu mana ni. Pernah tak, dia kata, sekali-sekali tu Nabi makan roti gandum yang putih elok, yang halus dia, pernah tak? Sahlun menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat gandum yang halus dan putih sehingga akhir hayat beliau. Bukan makan, dia kata, tengok pun Rasulullah tak pernah. Siapa? Rasulullah ni dia presiden, tuan-tuan kena bayanglah. Dia presiden kepada sebuah negara, dia pemimpin kepada masyarakat. Jadi prinsip Nabi, dia akan makan yang rakyat dia paling komat makan. Pasal apa? Pasal bila dia berhadapan dengan Allah, rakyat tak boleh nak bawa dia. Macam tu juga Sayyidina Umar Abdul Aziz buat macam tu. Pasal apa? Biar kalau rakyat kata kami makan gandum paling komat, Nabi kata pemimpin saya pun makan tu lah. Kami ni kadang-kadang sehari kenyang, sehari lapar, macam. Jadi tak ada alasan orang untuk menyerang kepimpinan. Tapi kalau kepimpinan makan yang mewah-mewah, rakyat bawahan ada akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, kami makan apa? Nasi dengan ikan taman terlihat. Dia nak jawab apa? Dia makan, ya Allah, ni atas meja tuan-tuan, sambil nak makan orang tunggu pula. Tak ada pun nasi, orang angkat nasi terlumbuh pula. Kami dah beberapa hari tak makan, siapa nak angkat nasi pun tak larat. Dia nampak Allah, takut. Jadi pemimpin ni takut, tuan-tuan. Bukan satu benda yang menyeronokkan. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat, kita tengok Nabi, kita tengok pemimpin-pemimpin yang dulu-dulu ni, salafus soleh, nak minta jadi qadhi, minta jadi hakim, minta jadi pemimpin, sampai kena penjara suruh jadi. Tangkap dia tu, paksa suruh jadi. Bukan kita ni punya nak jadi sampai orang penjara. Bukan tak jadi. Nak jadi, orang kena penjara dia. Dulu orang penjara dia pasal suruh jadi. Macam-macam. Tuan, ya Allah kan. Tu macam di raja Sultan Sultan Muhammad Batilan tu kan. Kan di Sulu ni, di Kesultanan Sulu ni ada dua. Sedap dia kata, saya sangkut dengan wilayah Datuk ni. Kita tahu sejarah ni, cerita sejarah. Kesultanan Sulu ni, dia yang hari ni ada dua. Satu yang di bawah keluarga Kiram ni, Lali Ismail Kiram kan, yang selalu duduk keluar dengan sahabat, mata dia ni sikit tu, yang pakai putih hitam tu. Itu keluarga Kiram, Ismail Kiram. Satu lagi yang keluarga Batilan ni, Muhammad Batilan ni,
Dia pakai lebih putih, dia ni yang arah ke keislaman. Jadi mereka ni hanya kesultanan tetapi yang tidak ada kedaulatan. Itu beza dia. Dia ada kesultanan tapi tak ada wilayah. Tak ada wilayah. Jadi masing-masing klaim. Keluarga Kiram kata kamilah pemerintah yang betul. Keluarga Batinah pula kata kamilah yang betul. Dua-dua masing-masing mengaku. Tetapi kalau ikut salur dia yang betul, memang keluarga Batinah. Tetapi pada tahun 1832, minta maaf, 1832 atau 1862, dua tu je. Saya minta maaf. Dua tu ya, tapi salah satu betul. 1832 atau 1862. Hak jalur Kesultanan Batinah ni perintah seminggu ya. Oleh kerana keluarga Kiram ni depa ni pupu banyak ya. Punya duk torture, duk dihentam-hentam, dia nak menyelamatkan rakyat ni, dia serahkan kuasa kepada keluarga Kiram ni. Jadi keluarga Kiram ni lah pegang sampai tahun 1936. Jadi 1936 ni dia mati, dia tak ada zuriat. Maka nak lantik sepupu dia, nak bagi jadi sultan yang baru, rakyat Sulu tak mau. Kenapa? Pasal keluarga Kiram ni sangat zalim. Pada tahun 1906 ketika penjajahan berlaku di Philippines, masa tu sultan daripada keluarga Kiram ni memberikan restu kepada penjajah bunuh 4,000 orang, 1,600 yang adalah kanak-kanak dan wanita. Dia bunuh buh dalam kubur besar. Saya itu bila baru ni kan, yang tentera jumpa kubur besar tu, memang macam tu style dia. Jadi yang masuk ke Lahad Datu ni adalah ketenteraan daripada keluarga Kiram. Dari keluarga Batilan pun ada tentera dia. Yang masuk ni adalah daripada keluarga Kiram. Keluarga yang pada tahun 1906 pernah bunuh rakyat dia sendiri. Tapi itu dia main ni, dia bunuh. Dia kata kerat kepala tu, dia cabut jantung polis. Tak memang keluarga Kiram suri cukup jahat. Keluarga Kesultanan mereka tu. Jadi yang Baginda ni nak cerita apa? Nak cerita Sultan Hak Baru ni yang dilantik pada tahun 2009 ni. Sultan Hak Baru ni 2009 ni yang daripada keluarga Batilan ni, 2 minggu orang pergi pujuk dia suruh jadi sultan. Menangis, teriak, tak mau. Tapi oleh kerana rakyat keseluruhan minta Sultan Batilan ni menjadi sultan yang ada hari ni, dia menerima. Dia nak cerita tu 2 minggu rakyat pujuk. Kita 2 minggu pujuk rakyat. Ni hak Sultan Sulu ni, bukan hak keluarga Kiram tak. Hak keluarga Kiram tu tentera dia lah masuk ni. 2 minggu rakyat pergi pujuk dia pada tahun 2009, September 2009, untuk Tuanku jadilah sultan, Tuanku jadilah sultan. Menangis dia. Moga-moga dengan menangis tu orang tak mau dia. Dia nak cerita, kata nilai menjadi pemimpin sangat besar ujian dia. Itu Nabi pasal apa makan yang hak komar-komar ni? Pasal tak ada alasan orang nak ni kan. Kata kami rakyat, kami umat Nabi Muhammad makan nak teruk. Nabi kata aku pun makan nak teruk. Kami pernah sehari tak makan, esok makan. Nabi kata kami pun macam tu. Tapi kalau kita pemimpin, kita mewah-mewah, nak jawab macam mana dengan rakyat? Nak jadi pemimpin tak salah. Pemimpin yang baik duduk dengan Nabi macam ni lah syurga. Nak jadi pemimpin bukan salah. Tapi kalau baik. Tapi kalau teruk, paling bawah tempat dia dengan siksaan api neraka. Nak jadi pemimpin bagus. Kalau kena gaya. Tapi kalau tak kena gaya, teruk tak. Jadi tuan-tuan bercita-cita untuk jadi wakil rakyat, ahli parlimen atau adun, bersedialah untuk susah. Jangan aku jadi adun ni, aku jadi parlimen ni, aku pergi mana-mana orang panggil YB. Allah, tak jadi adun, orang YB dah yang boroi. Lama orang ni. Ya, tak kira heran. Jadi apa? Aku jadi YB ni dapat elok. Aku jadi YB ni pergi mana-mana, kena orang panggil. Ya, nak jadi YB tak salah, sila. Kalau ada keazaman betul, aku nak buat kerja, aku sanggup susah, aku nak ikut Umar Abdul Aziz, aku nak ikut Nabi SAW, fadal, silakan.
tak ada masalah apa dah. Tapi nak cerita ni sampai sahabat kata tak pernah tengok, jangan kata makan, tengok pun tak. Awak Nabi tak mampu kah? Mampu. Malaikat main tanya Nabi, kamu mau tak tu aku tukar 2 bukit tu bagi jadi emas? Tanya Nabi kan, mau tak ni? Kalau Nabi kata ya, kalau Nabi kata ya, 2 bukit tu jadi emas, Nabi jadi pemerintah yang duduk saja. Boleh. Tapi tak, Nabi pilih susah. Sebab apa? Nabi nak merasai detik perih rakyat ya. Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Umar Abdul Aziz pun macam tu lah. Sayyidina Umar Ibn Khattab ni tuan-tuan, malam-malam jalan, Presiden berjalan, duduk tengok rakyat mana tak makan, rakyat mana susah, rakyat mana teruk. Kan satu peristiwa tu kan, dia sendiri pergi tanggung gandum daripada Baitul Mal, pergi hantar. Ya Allah, orang tua tu dia kata, kalaulah kamu ni jadi pemimpin, senanglah kami. Padahal dia dah tu, dia tak habaq. Dia kata dia tak claim. Dia tak claim. Ni pemberian umat, kita habaq, ni pemberian sekian-sekian. Cerita tak kira lah negeri yang sekutuan sama dia claim ya, tapi umat dia tak habaq tak mau cerita, kata dia. Sahabat menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat gandum yang halus dan putih sehingga akhir hayat beliau. Dan dia ditanya lagi, adakah pada zaman Rasulullah sudah terdapat alat yang digunakan bagi menghaluskan gandum? Oleh kerana Nabi ni, orang tanya lah, kod zaman Nabi tu tak ada penghalus gandum kot, sebab Nabi tak makan ya, Jawab salam, pada masa itu tidak ada alat bagi menghaluskan gandum. Nak dapatnya cukup payah. Patutnya Nabi jadi pemimpin mudah lah kan, dia arah orang, rakyat dia aja, tentera dia dah. Nabi sifat dia tuan-tuan, dia tak akan meminta tolong kalau betul-betul memerlukan pertolongan. Hatta tongkat jatuh, Nabi akan turun ambil sendiri. Nabi naik kuda, bawa tongkat jatuh, Nabi turun ambil tongkat sendiri. Kalau Nabi nak arah boleh. Tu orang main tongkat. Sahabat tentu berebut. Kita lah ni ada jawatan sikit, ada kedudukan sikit. Bukan kira jawatan dunia, hang ustaz pun kadang-kadang nak guna kedudukan ustaz. Pakai nak minta tak boleh. Kalau perlu silalah. Kereta mampu yang tengah malam, rumah depan tu anak murid dia tak kelui kan, tu lain lah kan. Ni tak saja nak menggunakan kedudukan dia, nak bermudah-mudah Nabi dia, mudah-mudah. Hatta kalau dengan anak-anak sendiri pun dia duduk lah. Halo, Omai Kopo, dia bersandar kan, Angah ayah segera. Lepas tu panggil bini dia, sayang main duduk orang lah, Angci pijit kaki abah. Udah dia keluar habis semua, dia duduk kan. Abah nak terberak, angkat pergi belakang melampau lah. Nah tu sampai terang tu kan, tak tolong sikit kan. Kemudian dia terus ditanya, lalu bagaimanakah kamu membuat roti daripada gandum syair? Oleh kerana pengisap tak ada masa tu, pengayak tak ada, macam mana hampa menjadikan gandum yang halus, nak pilih yang baik-baik? Maka dia menjawab, kami menampi, tahu tampi? Angkat Allah, dulu banyaklah mak kita duk buh dalam tampi yang ujung dia tu iru kan. Wallah, pasal tak dah. Kita dari umur-umur anak dari umur 40-an. Kalau hak muda-muda ni pun semua muda ini semua 18 19. Ya, dulu ni ada hak ujung punya tu kan. Dia tampi, Jadi kami menampi. Kami menampi sehingga kotoran pada gandum, kotoran apa? Kulit-kulit dia, jerami-jerami dia hilang, kemudian kami pun dia mengadun daripada tu tersebut. Pengayak tak ada masa tu tak ada. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya anda baca satu kajian yang menunjukkan contoh beras, dia pabrik beras ni, beras yang dimesin, beras yang dimesin nak buang kulit, ni Nabi Zahir dengan beras yang cara kaedah dulu buang kulit. Okay, sebenarnya beras cara dulu lebih kualiti, pasal dia tak hilang
Penjuru tajam dua-dua. Itu yang sebenarnya khasiat pada beras. Kan beras dah, ujung tu kan dia ada macam kumbui, dia ujung kan, ujung tajam tu. Betul tak tengok beras lah. Tak ada. Sebab bila dia menggunakan mesin, dia ujung tu mesti pecah, hancur. Kan? Sebenarnya beras yang cara orang dulu buang tu, irit dia apa semua tu, tu lebih berkualiti. Sebab bila irit, kan beras kita tu, tahu irit? Irit kan? Kalau nak hurai irit tu pula panjang lah. Dia tenyih. Pandai Kedah mana tenyih. Tenyih tak tahu lah. Tenyih ni dia benda yang boleh ha? Boleh ha? Irit tu dia range, dia betul yang lebih tepat lah. Tapi tenyih pun hampir lah. Boleh ha? Kita bagi 97 apa ya. Boleh. Dia kan bekas kita kalau tuan perasan, dia satu kulit yang kuning kan. Lepas tu sebelum sampai tang ketui putih tu, dia ada macam selaput kan. Kalau mesin hilang selaput tu yang kualiti beras. Selaput tu. Kita kalau dia irit, selaput tak keluar. Tu tak. Tengok. Itu nilai dia. Maknanya orang yang makan, nak cerita saya orang yang makan gandum yang tak dihaluskan untuk sihat. Itu juga orang yang makan beras yang ada kandungan hancur dia tu tinggi, sebenarnya bagus. Kandungan hancur tak di ujung tu lah. Sebenarnya tu untuk kesihatan. Cuma pangai pok Yahudi kita ni jahat. Dia ada proses bagi habis tau. Kita ada makan, mereka ada makan cara style lama. Mereka makan semua benda-benda yang sunnah-sunnah. Beras pun masih lagi kaedah lama. Bukan mereka tak ada teknologi, tapi mereka tahu nilai. Mereka minum susu kambing, tapi mereka promote susu soya. Ya, mereka tak minum soya, mereka minum susu kambing. Susu lembu mereka promote. Padahal yang kualiti betul susu kambing. Bukan cakap susu kambing, daging kambing tu kualiti. Kita promote pula daging kambing darah tinggi. Makan tu jadi darah tinggi tu. Pasal duk darah tinggi. Betul lah. Sebab tentang pergi Mekah makan daging banyak tak ada darah tinggi. Pasal tak apa kambing Mekah. Dia punya set tu. Ni patu peluh ni. Ini peluh ni macam peluh nak demam. Dia memang betul tu kan. Sebab tu Nabi kalau tu dia tak kata macam tu. Dia tak. Selalu orang kata, kalau pergi Mekah ni selalu sahih pergi Mekah ni balik-balik 3 hari sebelum balik batuk, betul. Tapi kalau orang dia pergi dia tak ada kata batuk, sampai balik tak batuk. Betul tak? Tentuan Nabi tak batuk. Hatinya tu usah ni siap main Madinah ni lagi betul, batuk semua. InsyaAllah pergi balik tak betul, kekelah tak betul. Tak ada apa. Kita aja apa duk bina penyakit. Main lengoh ni pasal ni cara nak demam. Dia tak boleh macam tu. Daging kambing ni panas, daging kambing darah tinggi, daging kambing ni kolesterol. Padahal Nabi makan kambing. Nabi pilih kambing. Nabi apa yang keluar daripada ikan nun tu? Nabi Yunus. Dia makan apa? Susu kambing. Menghilangkan kekuningan tubuh selama duduk dalam perut ikan nun tu. Sampai itu budak-budak tuan-tuan minum susu kambing. Percayalah kat anak. Bukan percaya kat anak, percayalah kat sunnah. Anak-anak 5 orang semua minum susu kambing. InsyaAllah, biiznillah. Bukan kerana susu kambing. 5 orang misi hidup becek tu tak ada orang tak tutar dia lagi, dia tak care minum susu kambing. Nabi Yuri tunjuk lah kan ketika dia keluar daripada tu kan dalam biruk lama oleh ikut ikan tu, dia kesibukan badan kekuningan, minum susu kambing. Dia kambing mai dia minum susu kambing. Memang susu kambing ni ubah tapi jahatnya puak Yahudi, jahatnya puak Nasrani, dari kambing ni semua tak padahal banyak kualiti-kualiti daripada kambing. Orang yang makan daging kambing ni dia tahan. Sebab kambing tengok tak mandi pun kuat.
Dia punya ketahanan tu tinggi. Begitu juga makanan. Beras-beras pun yang sebenarnya yang kandungan hancur banyak tu beras tu bagus. Saya pun duk cari di jarang ada. Memang baik hatu. Dia bagi ada penyeru dia tu banyak. Itu lebih baik. Tapi kita penyeru tu yang kita tok bagi kat ayam. Tu yang ayam kita. Sihat. Kita ada makan ayam. Tak ada sihat. Okey, Anas bin Malik berkata, Rasulullah, saya baca lah matan. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah menggunakan piring kecil. Beliau juga tidak pernah dihidangkan dengan roti daripada gandum halus. Bila sahabat tanya, di manakah Nabi makan dah tadi? Abang kata Nabi tak pernah guna meja waktu makan. Haram kah? Tak haram, tapi Nabi tak larang, tapi Nabi tak guna. Okey, Nabi tak guna meja. Nabi juga dia tak guna piring kecil. Maknanya Nabi makan dalam talam, makanan duduk dalam tu semua. Kan kita makan dalam talam tu, kita buat nasi. Selalunya kami di pondok dulu ni macam tu lah. Buat nasi, lepas tu ambil bulan, tak bisa makan. Dia mula buat hidung kembang pelik kan. Ambil kuah buah, ambil ikan kering 4 ekor tahu, ambil apa timun potong-potong tahu, cabai buah, dia makan tu sedap kan. Cuma jangan bagi dah celah-celah tu minum meleleh tu kan. Kalau lain pada tu tak kisah. Nabi tu maknanya apa? Tak bermewah-mewah, tak apa. Kadang-kadang tu tuan-tuan, kaedah kita makan di majlis-majlis ni mengada-ngada. Contoh apa? Anda pernah bukanlah berkelahi, bukanlah tengkar. Kan bila kita makan, kan jenis model-model ni, bila ambil makan, pergi makan, bila nak tambah tu bawa piring lain. Tidak. Mana ada orang bawa pinggan tu pian? Ya. Masalah. Dia kan pasti lah dia kan makan-makan tu dia mana ada. Kalau dia makan-makan tu habis sekian, rumai kat. Kan? Lepas tu kita pergi dia pula nak bubuh lagi makan kan, tak ada habis pun dia main kat dah. Okey. Ada satu majlis tu. Kita tahu kita nak makan hotel lebih dari dia hari, dia baru 2-3 hari makan. Kita ada makan bukan dekat 5 bintang, berbelah-belah bintang lah. Tapi tak mau nak membazir. Tahu saya kenuri kenapa. Tak membawa lah pinggan tu. Nak pergi tambah lah kan. Dah malu, dia beli kita. Ustaz ya? Dia tak, dia tak tahu protokol lah. Dia tak, orang tak buat lah pinggan tu. Dia tak, ambil yang lain. Anda kata tu protokol Yahudi. Protokol Yahudi membazir ayak tu dua pinggan. Lepas tu membazir tenaga orang, tu Yahudi tu. Protokol Islam satu pinggan cukup lah. Jadi daripada tadi dia nak guna 2 cebok ayak, kemungkinan dia akan guna 1 cebok ayak. Lelah kita nak makan tak lalu dah. Saya duduk salah dia. Tu protokol ya Yahudi. Nak ikut tak salah, tapi yang tu salah pilih orang tak mau ikut. Macam makan dengan camca dengan tangan kan. Makan dengan camca salah? Tak salah. Ni duk pilih orang makan dengan tangan pula. Nak makan dengan camca sila. Dia nak makan dengan tangan. Kenapa dia buat geli leman? Tangan dia tak pernah tolongkan. Pergi camca hang tak tentu. Pernah tolongkan. Jangan duk hina dia tak ketahuan. Tangan dia pernah tolongkan? Tak pernah. Cawan, camca tak tentu. Dia masuk perang. Angkat tangan, lap dia. Kawan ni, tangan dia. Nampak? Jangan hina. Maknanya nak makan macam camca sila Islam tak? Taklah. Tapi jangan hina orang makan dengan tangan. Ni dia buat fairly tu. Dia buat. Kawan tu lagi tak mau. Camca tu tah kan di Cina pun jilat. Hindu pun jilat. Tak kau siapa penyakit santau kena mana pun pernah jilat. Tangan dia tak pernah hanci dia jilat. Camca tu tak sentuh. Kalau dia pergi makan di mana-mana tak sentuh tu. Tu bukanlah suruh tuan-tuan mengkelan buat camca sendiri juga dah. Tapi nak cerita kata jangan kita melakukan penghinaan. Kita nak buat sila, benda tak salah sila. Jangan kita duduk hina kan. Dia buat protokol.
Kita tak kerti kan, Allah dia umur 3 hari masuk hotel. Kita berawal pada dia aja. Tapi kita nak tak salah. Macam orang makan jalan tu tadi kan, berdiri meja kan, ada seorang dia cangok, cari apa? Yang tu tangan. Nak makan macam mana? Makan hotel, tuan-tuan, dia berulang. Ulang nak dia makan macam-macam. Kan? Patutnya dah hang stay hotel lah makan macam-macam tu, dia buatlah ulam. Ulam mana boleh? Kamu tu makan tangan dah lah dua kata tu pula. Dah lah dia pun basuh. Payah lah. Payah. Jadi nak makan tak salah, tapi jangan duduk melakukan penghinaan. Kita nak buat-buat, sila tak mau sudah. Rasulullah Aisyah, Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan roti daripada kaum halus, okey, Nabi tak pernah. Lepas tu di mana Nabi makan? Nabi makan di atas hamparan ini, ala hazihi sufar. Nabi makan, sahabat kata di mana? Ni di atas safra ni. Kita panggil safra, Arab panggil sufra. Kita panggil safra. Orang Kedah memang dia pandai bertukar bahasa. Itu kelebihan orang Kedah. Kan? Jadi kenapa jadi awal? Orang Kedah, itu kelebihan orang Kedah. Tak ada pada mana-mana orang lah. Nabi makan mana? Nabi makan atas hamparan ni. Betul tuan kalau pergi negara Arab, tuan pergi negara Arab kan, orang Arab dia style, kadang-kadang dia bukan makan lebingan. Dia hampak plastik, dia buh nasi, dia memang lempak ayam. Orang tak bisa makan dengan telur macam jamu kucing. Bukan jamu kucing. Sungguh dia tak bisa makan kan. Arab dia hampak tikar panjang tu kan, tikar plastik tu pun hampak. Habis tu dia buh nasi. Lepas tu lok dia lalu kan. Jadi orang tak bisa makan, dia tak bisa makan di rumah pinggan. Dia kata tolong macam jamu kucing lah. Kucing sudah naik aku kan, atas kucing ni. Dia tak, memang dah jadi budaya dia pun macam tu kan. Lempak ni dah jadi kebiasaan. Wah, tiba tentang duduk di harap macam tu lah. Macam tu lah, gagah pilah hotel-hotel yang 5 star sikit lah, barulah suar tangan kanan, tangan kiri duduk belakang, barulah. Kalau hal lain India tangan kiri macam tu lah. Dia hampak plastik tu, dia buh nasi, dia buh roti kuah apa macam tu lah. Kuah macam kalau cicah dal tu. Ya, lagi habis ni dia kau. Selesai, khalas. Ya. Tapi tuan-tuan makan macam tu kuah-kuah tu betul. Anda ingat kita kalau makan dalam talam ni kuah memang kasih sayang kuat. Lain, tapi cuma mula-mula tu geli-geliman lah. Nak geli apa tuan-tuan tangan dia? Geli apa? Dia pun takkan kuat tak hidung nak makan. Dia pun tak lalu makan dengan tak hidung kan. Benda tu kan? Ya, mana tu selalu pick up pelik-pelik. Masalah kita ni pick up pelik-pelik. Orang tak boleh makan apa. Ya. Jadi sambung dia lagi, kita pergi bab ni ya. Rasulullah SAW tidak pernah memakan roti gandum sampai kenyang selama 2 hari berturut-turut, sehinggalah Nabi SAW meninggal dunia. Ma akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala akala khubzan muraqqiqan hatta mata. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja. Makan di atas meja makan, dan tidak pernah makan roti gandum halus sehingga Nabi SAW meninggal dunia. Mari kita tengok sikit lagi. Kita tengok 5 minit dah. Bab ma jaa fi idam Rasulullah SAW, bab lauk yang dimakan oleh Rasulullah. Aisyah berkata anna Rasulullah SAW qala ni'mal idamul khallu. Rasulullah kata apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Tuan-tuan dengar huraian ya, jangan baca macam tu terus. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik ni bermakna bukanlah makanan tu lah yang paling baik di antara banyak-banyak makanan, tapi bermaksud sebaik-baik ni tak renyah menyediakan dia. Cuka dia tak renyah. Yang dia simple. Kalau gulai dia nak kena cari nyok, nak kena perah, nak kena itu maksudnya. Sebab Nabi ni kan suka makan yang ringkas-ringkas, yang simple-simple, yang tak menyusah orang. Kita ni kadang-kadang makan nak menyusah.
Nak macam ni. Ada kawan dia pergi kedai makan tuan-tuan, dia ajak tukang masak. Minyak tu minyak tu sat lagi bubuh minyak dulu baru duduk dia cerita kan. Dan tu kan mereka. Kami makan di Pahal, pengalaman sekali tu, saya cerita nama apa. Kami 3 orang. Kali pertama kawan tu hantar dia betul suruh patah balik. Kali kedua dia hantar suruh patah balik. Anda tak syurati lah, tak apa makan kan, bukanlah. Lepas tu kami habis dah, dia tunggu kawan tu tak hantar dah. Hantar dah. Hantar maksud dia lapar, kami tak hantar balik dengan dia yang tu lah. Lepas tu pekat hati tu kata, kawan tu pun nak hantar pun tak berani lah. Maknanya tuan-tuan, takak habang tak apalah, macam saya tak boleh makan minyak lah, kurang minyak sudah lah. Ni dia atuk tu. Masak tu kena goreng macam mana. Dia cerita kawan tu. Jadi mana dia nak boleh tahu macam mana kita masak. Nabi ni suka yang simple-simple. Itu yang Nabi kata, sebaik-baik lauk ni adalah cuka lah. Cuka ni dia akan mudah. Nabi makan dengan roti kan, cuka kurma. Nabi makan dengan roti. Kalau roti nak koyak, cicah lah cuka. Macam kita lah ni, sayur yang mudah-mudah lah. Itulah sebaik-baik sayur. Apa? Sayur yang mudah lah. Apa yang paling mudah? Ulam tak. Ulam tu nak cabut terus. Ni yang sayur ayak. Maknanya mudah lah kan. Tak lama. Dia belanja pun tak banyak. Maksud tu lah. Maksud tu bukanlah Nabi kata tak boleh makan, nak lain. Tapi nak cerita kata penyediaan yang ringkas tu baik kan? Macam tu juga kadang-kadang tuan-tuan, kita kalau pergi rumah kawan-kawan, dia jamu temenung goreng, gulai temenung, cicah cabai. Yang apa hak tu yang hak laju tu. Dalam pengalaman dia duk pergi lah, kalau hak jenis ayam ni masuk golek, dia boleh lah makan. Tapi kalau anak pergi dia jamu gulai temenung, gulai tak bubur santan tu. Rempah giling kan. Lepas tu temenung goreng. Oi, pasal makan lah tu. Cicah ulang. Dia simple. Maknanya tuan rumah ni dia kira mudah kan? Dia mudah kan? Dan juga pasal apa? Pasal cuka ni dia penawar racun. Dia masam, dia penawar kepada keracunan. Cuka memang dia penawar racun. Dia boleh mengurangkan gelema. Gelema kan. Kita yang duk rasa badan duk rasa lemah tu pasal gelema. Bila gelema banyak dalam badan, usus kita tak jalan dengan elok, pergerakan tu yang kita badan rasa awak tahu ni rasa lemah, dia gelema. Dia banyak gelema dalam badan. Jadi cuka ni dia boleh membuang gelema-gelema. Cuka, halia. Tuan-tuan kalau letih minum halia. Jangan minum teh halia. Kawan kita silap. Dia pergi minta teh halia. Teh betul, bubur halia. Jangan. Hak tu dia bukan merawat. Dia kena halia tu. Halia bubur hayak. Kita kalau teh halia, dia mengundang dengan teh tu, dia manis pula. Manis bila masuk, bantu gelema. Dia jangan. Kalau nak minum, nak buang gelema tu, nak buang keletihan tu, minum halia betul tu. Halia tu fungsi dia menghakis. Kan halia tu kan apa? Halia dengan kunyit ni fungsi dia menghakis. Sebab itu orang perempuan lah ni betul. Orang perempuan yang jadi senggugut. Tuan-tuan kalau ada anak darah yang senggugut tu, dia makan kunyit. Itu ubat tak gaduh pergi ambil Panadol. Yang tu kena efek tuan-tuan. Tuan-tuan pergi beli Panadol tu efek. Tak bagus. Orang perempuan ada anak darah kita umur belas-belas dah jadi senggugut tu, bagi dia makan kunyit. Jadi buat ulam. Janganlah makan pok-pok itu, kita boleh takut kan. Potong oli-oli buat ulam makan. Sebab dia memang terjadinya senggugut ni pasal ovum yang mati tadi tak boleh bergerak mengikut salur falopio. Pasal salur falopio tu sempit. Salur falopio yang di pinggang tu dia sempit. Bila sempit, dia ovum tak boleh. Itulah dia tujuan makan kunyit ni. Dia nak menghakis ovum tadi dan juga menghakiskan bahan-bahan mendak dalam salur falopio tadi. Jadi tentu fungsi dia. Tuan-tuan makan Panadol, dia tidak menghapuskan bahan mendak dalam salur falopio, tapi menahan sakit. Itu beza. Sebab itu
Orang yang rajin makan Panadol ni diisek lain pula. Ovum dia tidak menjadi subur, tak menjadi matang lah. Dia jaga makan sebenarnya hang betul-betul dulu tu. Betul tak? Orang kita je Panadol hanya menahan sakit. Ini bukan kuliah perubatan lah. Kena mengenal lah. Okey tuan-tuan, cuma cuka ni kita kena ingat lah, cuka ni sebab sifat dia sejuk. Kalau orang yang memang Allah dengan sejuk, tak berapa sesuai lah. Dia sifat dia, sifat makanan tu adalah sejuk. Wallahu a'lam. Hadis tu kita sambung lagi lah. Hadis yang kita sortir part 7. Tuan ada apa-apa soalan? Okey tuan-tuan, kalau tak ada, saya menjemput ni, jemput rasmi ni saya bagi saksi kat perempuan satu, kat orang lelaki satu, jangan semua lah. Ni saya buka cawangan tau, bukan cawangan tu. Ni buka sekolah baru, kita nak buka tapak baru pada 6 hari bulan 4. 6 bulan 4 ni nak masuk ni pada hari Sabtu jam 9 pagi. Saya nak jemput pergi makan kenduri dan pembukaan tapak. Saya jemput semua yang nanti Ustaz. Jadi orang yang paling banyak soal dia nak tanya juga. Tempat dia di mana? Di Jalan Istana, Bandar Darul Aman di Terengganu. Ada alamat dah, ada peta belakang. Di Bandar Darul Aman. Saya ajak semua-semua ni bukan melawak. Saya nanti hari tu saya nak tengok wakil modenan. Ada 40 orang. Tak lah, pi lah. Family ke apa ke pi. Belakang Istana Sultan Mizan. Kan di Sultan Mizan, Sultan Terengganu tu istana dia ada di Citara. Belakang tu betul-betul. Mana yang masuk ke tepi istana tu. Saya jaga pok tu. Daripada jalan besar 5 meter. Belakang istana. Kut Jenan tu kan masuk simpang tu. Masuk simpang 3 km. 3 km akan nampak istana. Belakang istana tu 5 km. Saya jemput semua ni. Jemput semua pergi makan kenduri dan majlis pembukaan. Pembukaan tapak tu dilakukan oleh Syekh Ahmad Fahmi. Syekh Ahmad Fahmi dia akan buka pada hari tu. Jadi saya jemput tuan-tuan lah. Bila meram bersama-sama pergi makan kenduri. Tak mau pergi buka tapak makan kenduri ni. 9 sampai pukul 11. 9 tu majlis burdah, qasidah apa semua. Lepas tu ada majlis sikit, majlis pembukaan, adalah sikit dia buat apa-apa tu. Lepas tu kita makan. Lepas tu bersurat. Kalau tuan-tuan nak balik, tak duduk situ pun duduk kat apa hutan macam tu je. Nah, saya bagi lagi satu perempuan. Jemput semua kan. Hadir. Saya sangat-sangatlah mengharapkan kehadiran. Kapan nak berkat tuan-tuan pergi doa tu kan apa? Kan berkat doa, kau ni doa sikit, kau ni doa sikit. Allah. Moga-moga tapak kita tu cepat. Ya, dalam hutan dalam hutan tu payah lagi. Jadi kita makan dalam pinggan dulu. Nanti dah kita ada bangunan apa semua kita nak buat. Pecah bangunan tu pula kan? Kita makan dalam lah. Tapi kita jamu dia naik lah. Malah kita jamu dalam. Ya kan? Tak ada apa. Saya jemput ni. Lepas tu beritahu lah kawan-kawan kita. Bukan mesti yang main lagi ikut lah. Nak pergi dengan keluarga dari rumah atau nak bawa kawan-kawan dari rumah. Sila. Fadal. 9 mula. 9 tu qasidah dulu. Kita qasidah. Lepas tu lebih kurang lebih pada habis qasidah tu kita melakukan majlis pembukaan. Jadi takat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.